Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Syazwan bin Hisham, berumur 16 tahun dan bersekolah di SMK St. Joseph B. Buku pilihan saya bertajuk Hamas dan ditulis oleh Mazli Malik. Saya perolehi buku ini daripada Perpustakaan Sultan Ismail Johor Bahru. Buku ini mengisahkan tentang bagaimana tercetusnya isu Hamas terhadap Palestin. Pada awal kemunculannya, Hamas hanya popular di kalangan segelintir golongan sahaja. Namun, Hamas semakin dikenali ramai pada tahun 1990-an apabila mereka dipamerkan di media sebagai pembunuh warga awam Israel. Namun, pada 25 Januari 2006, rakyat Palestin telah memberi mandat kepada Hamas untuk menjaga kerajaan Palestin. Kemunculan Hamas merupakan perjuangan yang panjang yang merupakan perjuangan Syekh Izzuddin Al-Qassam semasa Revolusi Palestin 1936. Hamas juga merupakan gerakan asal dari Ikhwan Al-Muslimin iaitu IM. Semasa Fatah memerintah negara Palestin, Fatahnya bergantung kepada sokongan negara-negara Arab lain dan semakin hari semakin jauh dengan IM dan corak perjuangan IM. Oleh itu, pada tahun 1960, IM mula menyatakan pendirian mereka kepada Fatah untuk tidak lagi menjadi sebahagian daripada Fatah. Hal ini telah menyebabkan IM semakin dipinggirkan dan Fatah semakin mendapat perhatian ramai. Selain itu, mereka juga dilihat menjadi semakin berbeza dan menjadikan Fatah semakin terpisah daripada akar ideologi Islam. Akhirnya pada tahun 1987, IM mula menstrukturkan gerakan mereka dan Syekh Ahmad Yassin telah dipilih untuk menjadi pengasas dan pemimpin spiritual Hamas. Operasi pertama yang dilancarkan oleh mereka ialah pada September 1987. Pada 6 Disember, mereka telah membunuh seorang warga Zionis. Hal ini telah membuatkan rakyat Zionis tidak berpuas hati dan membalas dengan melanggar 13 rakyat Palestin menggunakan trak semasa mereka pulang dari tempat kerja. Rakyat Palestin sangat marah dan membawa kepada demonstrasi di seluruh Palestin. Akhirnya pada 8 Disember 1987, Hamas ditubuhkan serentak dengan tercetusnya Intifadah Rakyat Palestin dan itu adalah tandanya bermula siri jihad IM bersama rakyat Palestin. Kita lihat pula antara ideologi Hamas yang telah membezakan mereka dengan fraksi-fraksi perjuangan yang lain ialah pertama, Hamas adalah pertubuhan kebangsaan yang bercirikan Islam dan jihad sebagai dasarnya. Yang kedua, Hamas percaya bahawa pembebasan Palestin ini tidak akan berlaku sekiranya tiada pertolongan dari umat Islam sedunia. Dan akhir sekali, Hamas yakin yang peperangan dengan rejim Zionis Israel adalah peperangan tamadun yang bertunjangkan akidah Islam. Hal ini telah membuatkan rakyat Palestin lebih percaya dan yakin dengan Hamas untuk memperjuangkan tanah air mereka iaitu Palestin. Pada pandangan saya, kandungan menarik yang terdapat dalam buku ini ialah apabila Hamas telah memilih untuk melibatkan diri dalam bertanding kerusi di pilihan raya pada tahun 2006 yang melibatkan banyak parti yang bertanding, antaranya ialah Fatah, Hamas, Gabungan Alternatif dan lain-lain lagi. Hal ini telah menggempakan dunia apabila Hamas menang kerusi sebanyak 74 kerusi dan dapat mengalahkan parti yang lain seperti Hamas. Ini telah memberikan kejayaan kepada Hamas dan rakyat Palestin yang gembira kerana mereka akan diperintah dan dijaga oleh kerajaan yang bercirikan Islam dan mempunyai rekod yang bersih serta tidak mempunyai apa-apa masalah yang buruk seperti parti lain. Hal ini telah membuktikan bahawa kemenangan Hamas ini telah menjadi pengajaran kepada gerakan Islam yang lain kerana Hamas telah berjaya menarik sokongan rakyatnya tanpa lawangan-lawangan retorik. Hamas juga telah berjaya menunjukkan yang mereka mampu memimpin rakyat dan inilah yang diharapkan oleh rakyat Palestin. Kita lihat semasa Hamas mentadbir Palestin, mereka tidak melihat dengan kemewahan harta benda, malahan mereka hanya ingin mengambil semula hak rakyat Palestin daripada dijajah oleh Israel. Hamas juga menyatakan bahawa mereka bukan berperang kerana mereka tidak suka kepada Israel kerana mereka bukan orang Islam, tetapi mereka telah merampas hak rakyat Palestin iaitu tanah air mereka dan ini merupakan perbuatan yang salah. Kesimpulannya, kita perlulah bersikap berperi kemanusiaan kepada sesama manusia, tidak kira agama, bangsa dan negara, serta bersifat bertanggungjawab dan amanah dalam melakukan sesuatu tugas. Selain itu, kita perlulah mencontohi Hamas bagaimana mereka telah berjaya memerintah sesuatu tempat tanpa ada peperangan dan hanya menunjukkan sikap yang baik sahaja. Oleh itu, kita perlulah berbuat baik kepada semua orang agar mereka lebih percaya kepada kita.
Pada pendapat saya, buku ini tidak perlu penambahbaikan, malah buku ini mempunyai banyak kebaikan dan buku ini boleh dibaca dan dijadikan tauladan kepada semua pihak. Sekian, terima kasih daripada saya.